من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, semua sihat pagi ni? Alhamdulillah. Semua datang? Siapa tak ada? Siapa tak ada? Oh, Kak Ji dah datang hari ni. Sihat Kak Ji? Alhamdulillah. Lama tak nampak, seminggu. Cik Ya ada, Cik Ana ada, Kak Aisyah ada. Cik Paina mana Cik Paina? Budak kecil belum sampai kot. Cik Asyik tak datang. Tu Kak Zaidah mana? Tak sihat insyaAllah. Okey, muka surat apa kita hari ni? 64? Betul 64? Saya 67 tau. Sama okey. Kak Ram muka surat apa? 76? Jauhnya. Maju ke depan. Habis saya mundur ke belakang. Jauhnya? Apa yang buat dia jauh sangat Tak apalah, nanti kita tengok buku Kak Ram apa yang beza dia. Okey baik, kita masih berada di bab yang ke-9 ya. Bab yang ke-9 dengan tajuk bolehkah orang junub memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya jika tidak ada najis pada tangannya selain keadaannya yang masih junub. Oh, tajuk berapa line tu? Panjang tajuk. Jadi hari ini kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab yang ke-9 iaitu hadis nombor 261. Minggu lepas kita bincang boleh ke tidak masukkan tangan tu? Boleh. Kenapa boleh? Pastikan bersih terlebih dahulu. Okey baik, kita lihat ya muka surat 67, ada 64, ada maju ke depan lagi. Okey. 261. Di sini qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Aflah anil Qasimi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi. Maksudnya Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Aflah meriwayatkan kepada kami dari Al-Qasim, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana, tangan kami saling bergantian mencedok air di dalamnya. Boleh nampak? Boleh nampak pula. Boleh bayangkan macam mana? Macam mana tu Kak Sum? Cedok air sama? Alah sweetnya. Macam gitu. Oh, turn by turn lah kira. Okay, yes. yes, okay. Baik, syarah hadis lihat sini. Perkataan, haddathana Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, Muslim menambahkan Ibnu Qa'nabin. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nabi. Ini nama dia lah ya. Kita sini ada perkataan haddathana. Haddathana maksudnya ialah meriwayatkan kepada kami. Adapun dalam riwayat Karimah tertulis akhbarana Aflah.
dia adalah Aflah bin Humaid. Aflah ni lelaki ya, bukan perempuan. Dia adalah Aflah bin Humaid, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Bukhari tidak mengeluarkan satu pun riwayat dari Aflah bin Sa'id, dan Al-Qasim di sini adalah Al-Qasim bin Muhammad. Matan hadis ini telah dijelaskan sebelumnya dalam bab suami mandi bersama isterinya. Bab ke berapa? Bab kedua. Dari jalur lain dengan sedikit perbezaan redaksi pada bahagian akhirnya. Okay, apa beza hadis 261 dengan dalam bab 2? Sila lihat apa perbezaan antara keduanya. Alah terkia-kia lah buka bab 2. Boleh Kak Syah? Baik, lihat apa beza hadis yang kita sedang baca ini dengan yang telah kita bincangkan. Dia kata apa tadi? Dari jalur lain dengan sedikit perbezaan redaksi pada bahagian akhirnya. Bab 2. Ya Liza? Nak cakap apa? Apa dia? Dalam bab 2 mandi dalam sebejana. Oh, bab 9 mandi je. Mandi dalam satu berjananya. Oh, cedok-cedok air tak adalah. Oh. Cedok-cedok air dekat bab 9. Bunyi apa tu? Siapa yang telefon? Tutup. Tutup telefon ya. Tiba-tiba, hello polis. Bunyi telefon lah. Okey, jadi bab 2 menjelaskan tentang Aisyah dan Nabi SAW mandi dalam satu berjana. Berjana nama apa? Al-Faraq. Jadi kalau dalam bab 9 ni tak cakap dalam satu berjana ke? Oh, tapi tak cakap pasal cedok air. Okey, betul lah. Itulah perbezaan dia kan. Sebab tu tadi dia kata sedikit perbezaan redaksi pada bahagian akhir. Kan di bahagian akhir itu ada perbezaan antara bab 2 dengan bab 9 ini. Yang bab 2 tidak menyebutkan tentang Nabi dan Aisyah bergantian mencedok air dalam berjana tersebut. Tapi kalau bab 9 menyebutkan hal itu. Dan kalau bab 2 dia sebutkan berjananya nama apa? Al-Faraq. Jadi kalau bab 9 sebut tak? Tak sebut. Okey, baik. Seterusnya ya. Muslim menambahkan pada bahagian akhir matan minal janabati. Okey, jadi dalam riwayat Imam Muslim ada satu lagi penambahan lafaz di riwayat ini iaitu minal janabah, kerana junub. Dalam riwayat Abu Awana dan Ibn Hibban dari jalur Ibn Wahab dari Aflah disebutkan bahawa dia mendengar Al-Qasim mengatakan, aku mendengar Aisyah, lalu dia menyebutkan hadis tersebut selengkapnya. Kemudian dia menambahkan lafaz wa taltaqi dan saling bersentuhan sesudah perkataan takhtalifu aidina fihi. Jadi dalam riwayat Ibn Hibban setelah lafaz takhtalifu aidina fihi ada ditambah di situ kan dengan wa taltaqi dan saling bersentuhan. Maknanya mereka ni dah cedok air tu, tangan pula saling bersentuhan ketika mandi tersebut. Jadi tangan kami saling bergantian mencedok air di dalamnya. Seterusnya, dalam riwayat Al-Ismaili dari jalur Ishaq bin Sulaiman dari Aflah dengan lafaz takhtalifu fihi aidina. Tangan kami saling bergantian mencedok air di dalamnya, yakni sehingga saling bersentuhan. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi dari Aflah
Takhtalifu aydina fihi ya'ni wa taltaqi. Tangan kami saling bergantian mencedok air di dalamnya, iaitu saling bersentuhan. Di sini di kalangan para ulama, mereka menjelaskan tentang wa taltaqi itu. Adakah itu memang apa yang disebut sebagai teks asal atau penambahan daripada perawi? Jadi di sini dia kata ini mengesankan bahawa ucapannya wa taltaqi adalah sisipan. Maknanya bukan teks asal tetapi sisipan daripada perawi untuk menjelaskan keadaan itu bagaimana. Okey? Dan kita panggil ini sebagai mudraj dari perawi. Mengenai penjelasannya, hal itu akan disebutkan dalam bab menyelai-nyelai rambut dari jalur lain dari Aisyah. Kami dahulu mandi dalam satu bejana dan kami mencedok air dari bejana bersama-sama. Barangkali perawi meriwayatkan lafaz wa taltaqi ini secara makna. Makna kata takhtalifu adalah kadangkala Nabi SAW mencedok sebelum Aisyah dan kadangkala Aisyah mencedoknya sebelum Nabi SAW. Jadi dia bergantianlah dekat situ. Kadang-kadang Aisyah yang cedok, kadang-kadang Nabi SAW yang cedok air itu. Kalau kita lihat dalam riwayat Muslim, ada pula dialog antara Nabi dengan Aisyah. Dalam riwayat Muslim dari jalur Mu'adzah dari Aisyah disebutkan fayubadiruni hatta aqula da'li. Baginda mendahului aku sehingga aku berkata tinggalkan untuk aku. Sisakan untukku. Sisakan untukku. An-Nasai menambahkan wa ubadiruhu hatta yaqula da'ili. Aku mendahului baginda hingga baginda berkata sisakan untukku. Jadi ada part Nabi SAW yang dulu cedok air, kemudian Aisyah kata tinggalkan untuk dia air itu, tapi ada juga keadaan yang mana Aisyah yang cedok dulu, kemudian Nabi yang kata tinggalkan air itu untuk aku. Jadi dia bergantianlah. Ini yang kita panggil sebagai takhtalifu wa taltaqi yang berlaku antara Aisyah dan Nabi SAW. Okey, baik. Ada beberapa hal atau faedah yang dapat diambil dari hadis di atas. Ada dua. Pertama, seorang yang junub boleh mencedok air yang sedikit. Ini bukan penghalang baginya untuk bersuci dengan air tersebut ataupun dengan sisanya. Macam mana? Faham tak? Air sikit pun boleh? Boleh apa? Boleh mandi junub? Untuk bersuci. Seorang yang junub boleh mencedok air yang sedikit. Macam mana? Okey. Dengan air yang sedikit tidak menghalang seseorang untuk menggunakannya bagi bersuci ataupun mandi junub. Jadi tadi kalau kita kata Al-Faraq tu berapa liter? Cek balik. Berapa liter? 9 liter. Sekarang mandi berapa orang? 2 orang. Cukup tak? Cik senyum. Zaman sekarang tak cukup, zaman dulu cukup. Sembilan liter, Nabi dengan Aisyah mandi bersama. Okey, kita nampak di situ. Kak Som mandi berapa liter Kak Som? Shower. Tak kira berapa liter berliter-liter lah. Sebab tu tadi dia kata kan, kalau kita nak mandi junub tu, airnya sikit tapi cukup. Tak semestinya perlu guna air yang banyak. Mesti rata. Yang penting rata keseluruhan badan. So di sini kita nampak Aisyah dan Nabi SAW bahkan sampai bermain ni tadi. Sampai bermain, maksudnya bermain tu maksudnya
saling mencedok kan. Kalau kita ni nak cedok-cedok ni tinggal sikit ni, cedok apa hal, dia cedok dah sikit, aku cedok dah sikit, tak payahlah kau mandi seorang. Dia macam gitu kan keadaannya kan. Tapi kita nampak di sini Nabi SAW menunjukkan kepada kita, Aisyah dan baginda saling mencedok air itu untuk menunjukkan cukup. Air 9 liter mandi bersama dengan suami. Nak mandi sama dengan suami tak? Yang muda-muda lah okay, yang muda-muda lah. Kita cik-cik tak payahlah ustazah, geli aja. Macam itu. Okay. Apa dia? Dulu boleh lah. Oh sekarang dah tak boleh dah. Oh sekarang dah segan. Dulu tak segan. Macam-macam. Muda-muda tak segan dah Cik Ana Dah tua-tua segan. Bukan patut muda-muda segan ke? Menyesal pula aku tanya. Dah masuk nombor 2. Okey, poin kita yang kedua ya, menunjukkan bahawa seorang yang sedang junub dilarang mencelupkan tangannya ke dalam air yang tergenang kerana hukumnya makruh tanzih. Larangan itu bertujuan agar air tersebut tidak menjadi kotor, bukan menjadi najis kerana dicelupkannya tangan orang yang junub ke dalamnya. Sebab tidak ada perbezaan antara keseluruhan anggota tubuh orang yang junub tersebut dengan salah satu dari anggota tubuhnya. Okey, macam mana? Fahamnya bagaimana Kak Zah? Orang yang junub tangan takut pegang najis? Jadi kotor. Okey, apa maksud yang tadi dia kata awal-awal, yang awal. Jangan pergi belakang dulu, yang awal tu. Yang awal tu. Apa dia? Air tergenang jadi tak mengalir lepas tu. Oh, takut nanti kotor air tu. Sekarang air dalam baldi kan? Maknanya air tu tergenang. Kalau kita masukkan tangan kita dalam baldi tu, habis tadi Nabi cedok air tu dalam baldi. Macam mana? Habis. Habis. Macam mana? Kak Ji macam mana Kak Ji? Tunduk je Kak Ji. Air mustakmal. Okey, betul. Sekarang ni kita bincang tentang larangan. Larangan masukkan air dalam tempat yang air tergenang kan. Maknanya air tak mengalir. Tapi dia kata makruh tanzih. Maksudnya? Makruh tanzih tu boleh ke tak boleh? Sikit je. Mungkin boleh tapi tak kotor. Alamak, saya pula yang confused sekarang. Makruh tak haram. Kalau makruh tanzih? Panas deh. Panas. Makruh tanzih macam mana? Dibenci. Okey. Kita belajar daripada awal kan. Kalau sebelum kita mandi, masukkan air dalam berjadan tu kena cuci tangan kan? Jadi kita faham bahawa di situ ada larangan. Masukkan tangan kita ke dalam air. Baik. Jadi untuk mereka yang mengatakan bahawa itu merupakan larangan, larangan ini hanyalah makruh tanzih.
Makruh tanzih tu maksudnya tak mendatangkan dosa. Okey, tak mendatangkan dosa. Bila kita buat perkara itu tidak menjejaskan air tersebut, kerana bukanlah kita kata tangan kita kotor. Tapi larangan itu ada kerana nak supaya kita ini berhati-hati. Kerana kita bimbang tangan itu kemungkinan ada kotoran. Jadi sebab tu di awal tadi dilarang, agar jangan masukkan tangan ke dalam air. Jadi dia kata di sini larangan itu bertujuan agar agar air tersebut tidak menjadi kotor kerana bimbang tangan kita kotor. Bukan menjadi najis kerana dicelupkannya tangan orang yang junub ke dalamnya. Tetapi kalau orang yang junub dia mencelupkan tangan dia ke dalam air yang tergenang itu tadi ataupun dalam baldi itu tadi kan, air tu tak jadi najis. Air tu tak jadi najis. Kerana apa? Tangan dia tak najis. Bukan kerana diri dia tak mandi lagi lah. Sebab kita minggu lepas kita bincangkan kan, kalau orang yang belum mandi kita kata diri dia kotor. Tapi kalaulah dalam keadaan yang belum mandi junub itu, masukkan tangan ke dalam air, adakah ianya menjejaskan kebersihan air tersebut? Tidak. Kerana apa? Diyakini tangan tersebut bersih. Tetapi boleh bawa kepada hukum makruh tanzih. Iaitu larangan yang tidak mendatangkan dosa. Kita faham begitu saja keadaan tersebut. Jadi dia kata sebab tidak ada perbezaan antara keseluruhan anggota tubuh orang yang junub tersebut dengan salah satu dari anggota tubuhnya. Adapun untuk mengarahkan hadis di atas sehingga sesuai dengan judul bab adalah, judul bab apa tadi? Boleh masukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencucinya. Okey, jika tidak ada najis pada tangan selain keadaan yang masih junub. Baik, di sini kita lihat kata hal ini dapat dilakukan dengan menyatakan bahawa manakala orang yang junub boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana untuk mencedok air sebelum hilangnya junub, iaitu sebelum orang tersebut suci dari hadas kerana belum selesai mandi. Seperti disebutkan dalam hadis bab, maka itu menunjukkan bahawa perintah mencuci tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bejana tidaklah disebabkan kondisi junubnya. Namun kemungkinan disebabkan adanya najis yang melekat pada tangannya. Baik najis itu diyakini ada ataupun masih diduga saja. Jadi kita faham begini, hadis yang menyatakan perlu cuci tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam bejana ialah kerana dibimbangi tangan itu ada najis. Sama ada secara yakin ataupun secara zon. Zon tu maksudnya kita sangka-sangka je lah. Takut-takut, kan orang Melayu suka cakap ayat tu kan, takut-takut lah nanti tangan tu ada najis, jadi kena cuci dulu. So sama ada yakin ataupun tak yakin, untuk orang yang begini dia basuh tangannya terlebih dahulu, itu lebih afdal, menjadi anjuran untuk dilakukan. Baik, seterusnya ya. Kita lihat hadis kita yang berikutnya. 262. Haddathana Musaddadun qala. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Haddathana Hammadun an Hishamin an abihi an Aisyah qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabah ghasala yadahu. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hammad meriwayatkan kepada kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak mandi junub, baginda mencuci tangannya terlebih dahulu. Nampak tak? Tadi kan tak cuci kan? Sekarang cuci pula. Jadi dia ada dua. Satu hadis yang tunjukkan Nabi cuci, satu hadis yang menunjukkan Nabi terus cedok tangan tu, masukkan ke dalam baldi. So kita nampak ada dua hadis. Jadi bagaimana kita nak mengharmonikan kedua-duanya? Ataupun kita nak pilih salah satu? Bagaimana keadaan tu? Nak pilih sesuatu ke macam mana? Dua-dua boleh? Oh, nak cuci tangan boleh, tak cuci pun boleh? Kalau tangan tak kotor boleh celup.
Kalau tangan kotor, cuci dulu. Macam gitu. Bagus lah, tak payah belajar balik dah. Kan senang, tak payah nak buang salah satu je. Ambil dua-dua. Okey, baik, kita lihat macam ni ya perbincangan di kalangan para ulama tentang maksud hadis ini. Syarah hadis. Dan tak boleh balik kena baca juga. Perkataan haddatsana Musaddadun qala haddatsana Hammad. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Hammad meriwayatkan kepada kami, yang dimaksud adalah Hammad bin Zaid, bukan Hammad bin Salamah. Kerana Musaddad belum pernah menyimak riwayat darinya, sementara Hisham di sini adalah Hisham bin Urwah. Dalam hadis tadi, kita ada perkataan ghassala yadahu, mencuci tangannya. Demikian yang tercantum di sini secara ringkas. Abu Daud meriwayatkannya secara lengkap dari Musaddad dengan sanad ini. Hanya saja dia menyebutkan dengan lafaz yadaihi, kedua tangannya, yakni dalam bentuk thaniyah. Lalu dia menambahkan yasubbu ala yadihil yumna. Beliau menyiramkan air ke dalam tangannya, iaitu dari bejana. Dia melengkapinya, lalu beliau mencuci kemaluannya dengan menuangkan air ke tangan kirinya. Kemudian beliau berwuduk seperti wuduk hendak solat. Ini dalam riwayat yang lain lah. Kita bincangkan kan, ini yang sebagaimana yang telah kita senaraikan dalam perbincangan kita yang lepas. Yang Nabi SAW cuci tangan terlebih dahulu, kemudian Nabi cedok air, lalu Nabi letak di tangan kiri, lalu Nabi cuci kemaluan baginda dengan tangan kiri tersebut. Jadi dalam redaksi yang lain kita nampak bahawa Nabi SAW mencuci tangan itu sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana. Jadi kita lihat di sini, kalau muka surat sebelah disebutkan. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili melalui jalur Hammad bin Zaid. Nanti akan disebutkan jalur-jalur lain dari Hisham dalam bab menyelai-nyelai rambut. Al-Muhallab berkata, Al-Bukhari mengarahkan pengertian hadis-hadis bab yang tidak menyebutkan dicucinya dengan tangan sebelum mencelupkan ke dalam bejana kepada kondisi yakin bahawa tangan dalam keadaan yang bersih. Nampak tak? Jadi, okey, orang yang dia mencelupkan tangan sebelum mencuci tangan tersebut ke dalam bejana, maknanya dia confident. Okay, dia yakin tangan dia bersih. Sebelum itu tak ada pegang benda-benda yang kotor. Sebab tu terus masukkan tangan itu ke dalam bejana. Sedangkan pengertian hadis Hisham, yakni hadis ini diarahkan kepada kondisi khawatir melekatnya suatu kotoran pada tangan. Lalu beliau memakai makna yang sudah digabungkannya dari perbezaan yang terdapat dalam dua hadis itu dan menampik adanya pertentangan antara keduanya. Jadi sekarang kalau cuci bermakna bimbang, ada kotoran yang melekat pada tangan tersebut. Jadi kita ambil macam ini ya, ada dua bahagian pada perbincangan dalam bab 9 ini tentang cuci tangan. Okey. Dalam perenggan tadi pertama dia kata mereka yang cuci tangan bermakna dia dalam kondisi yang yakin tangannya mereka yang cuci tangan maknanya dia yakin tangan dia saya pula confused. Kalau cuci tangan, tangan kotor. Kotor ke bersih Kak Ram? Kotor. Okey. Siapa yang confused? Saya ke jemaah? Kak So yang confused. Kalau kita cuci tangan, maknanya kita confident tangan kita kotor. Okey.
Jadi kita cuci tangan. Kalau tak cuci maknanya yakin bersih. Okay. So itu dalam perenggan yang pertama. Seterusnya dia kata begini. Cara lain untuk menggabungkan hadis tersebut adalah dengan memaknai apa yang dilakukan Nabi mencuci tangannya terlebih dahulu itu sebagai sesuatu yang mustahab, iaitu anjuran. Maknanya bila Nabi basuh tangan, sebelum masukkan tangannya ke dalam bejana, kita lihat ia sebagai satu anjuran. Hukumnya mustahab. Dan apa yang tidak dilakukan Nabi, tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebagai sesuatu yang mubah. Boleh saja. Maknanya cuci ke tak cuci ke tangan itu boleh sahaja untuk dicedokkan tangan ke dalam air. Jadi tadi dia kata apa? Kalau cuci tangan? Kita panggil ia sebagai anjuran. Kalau tak cuci? Boleh. Bila kita kata boleh, maknanya cuci tangan ataupun tak cuci tangan, kedua-dua keadaan itu dibolehkan sahaja. Sebab kalau cuci tangan maknanya anjuran sahaja. Jadi kalau tak cuci okey, tak ada masalah. Jangan kita kecoh. Kan? Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga. Atau boleh juga dikatakan kandungan hadis yang tidak menyebutkan dicucinya tangan terlebih dahulu masih bersifat mutlak. Okay, kalau hadis yang tak menyebutkan tangan itu perlu dicuci terlebih dahulu, hadis ini kita kata mutlak, maknanya umum. Dia punya setting situasi pada hadis itu kita nampak ia sebagai hadis yang mutlak, hadis yang umum, sementara hadis yang menyebutkan dicucinya tangan terlebih dahulu bersifat muqayyad, iaitu khusus, sehingga pengertian yang terdapat dalam dalil yang masih bersifat mutlak itu diarahkan kepada makna yang terkandung dalam dalil yang bersifat muqayyad. Dia macam ni. Kalau tentang cuci tangan itu kita kata hadis ini adalah hadis yang bersifat mutlak. Maknanya hadisnya umum. Tapi kenapa pula tiba-tiba ada hadis tentang cuci tangan? Kan? Sorry. Terbalik. Betul tak? Ini cuci tangan, itu tak cuci tangan. Betul ke tak? Saya confused. Okay. Tidak menyebutkan cuci tangan. Inilah yang ini. Kat sini. Yang tak cuci tangan ni mutlak. Cuci tangan ni khusus. Ini cuci tangan. Ini tak cuci tangan. Dia confirm cuci tangan tak cuci tangan Okey, ini cuci tangan, ini tak cuci tangan. Hadis yang menyebutkan tidak cuci tangan. Okey, hadis yang menyebutkan tidak cuci tangan terlebih dahulu. Kita lihat di sini, tak cuci tangan terlebih dahulu ialah hadis yang berbentuknya mutlak. Okey? Itu umum. Tetapi kenapa tiba-tiba kita ada hadis yang menunjukkan Nabi cuci tangan? Jadi dia kata, kalau Nabi cuci tangan bermakna ada kotoran, ada satu perkara yang khusus berlaku. Jadi ini kita panggil sebagai muqayyad. Khusus tu maksudnya ada something yang happen, iaitu tangan kita mungkin terpegang kotoran, kita nampak ada najis ke apa-apa kan. Sebab tu kita basuh terlebih dahulu tangan tersebut. Jadi inilah yang menyebabkan keadaan itu dia menjadi khusus. Ada sesuatu yang akhirnya mutlak tersebut tak boleh diguna, kita masuk kepada muqayyad. Perlu basuh tangan tersebut. Saya rasa patut letak yang tak dulu kat depan sini lah.
Tak apalah, dah tulis. Okay. Jadi kita ada 3 lah keadaan ini untuk cara menggabungkan hadis, kedua hadis itu, yang mana cuci tangan ataupun tak cuci tangan. Okay. Jadi satu tadi dia kata kalaulah seseorang itu dia tidak mencuci tangannya, bermakna dia yakin tangan itu bersih, dan juga keadaan yang dibolehkan, dan seterusnya ianya adalah lebih kepada kita panggil keadaan yang mutlak, okay, umum. Kemudian kalau sekiranya seseorang itu dia cuci tangan, sebelum dia masukkan tangannya ke dalam bejana, bermakna tangan itu kotor, tetapi mungkin saja boleh jadi itu hanya mustahab saja yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga tadi pendapatnya ialah kerana muqayyad, kerana ada kotoran pada tangan itu. Jadi menyebabkan hukum yang mutlak dia menjadi khusus. Okay? Ada apa soalan sebelum kita pindah? Kak Su ada soalan, Kak Su? Ha? Tak faham sendiri? Nak tanya tak faham? Oh, nanti pelan-pelan kat rumah relax. Oh, sekarang tak relax je? Nanti confuse. Masih confuse ke? Mm. Mm-mm. Mutlak maknanya dia umum, maknanya tak ada apa-apa berlaku. Okey? Itu mutlak. Dia tak ada apa-apa berlaku. Jadi sebab tu kita tak cuci tangan. Betul tak? Kemudian dia kata kalau ada kotoran baru kita cuci tangan. Itu jadi muqayyad, jadi khusus. Ada something berlaku. Dia macam ini. Saya ambil contoh macam mana nak bagi mudah faham situasi. Puasa di bulan Ramadan, hukum dia wajib. Kalau tak buat, itu kita kata mutlak. Semua orang kena buat. Mutlak kan? Umum, nampak umum. Hukumnya umum, kita faham. Siapa di bulan Ramadan, semua wajib, orang Islam lain, semua wajib berpuasa. Lelaki, perempuan yang kata mukallaf, yang dah ada pentaklifan wajib puasa. Tapi, dia boleh jadi muqayyad. Maknanya boleh jadi tak wajib untuk orang yang sakit. So di situ ada pengkhususan untuk orang itu. Kita kata, awak tak puasa macam ni awak ni kan. Kata, tak, saya uzur, saya datang haid. Jadi ini kita panggil khusus untuk orang itu. Ini beza mutlak dengan muqayyad. Jadi hukum tadi, dia jadi muqayyad untuk orang tersebut. Dia jadi khusus untuk dia. Sebab apa? Ada something yang berlaku pada diri dia. Kerana dia dalam keadaan yang haid, dalam nifas, mungkin dia sakit. Sebab tu bulan Ramadan dia tak boleh puasa. Sedangkan yang mutlaknya kita faham wajib tau puasa. Umumnya gitu kan, tapi ada pengkhususan yang berlaku untuk diri seseorang yang menyebabkan dia tak wajib puasa. Jadi ini beza mutlak, hukum mutlak dengan hukum muqayyad. Macam tadi kan, mutlak umumnya kita tahu tak perlulah cuci tangan tu. Tapi tiba-tiba, asal awak cuci tangan? Sebab tangan saya kotor. So khusus hukum untuk dia. Sebab tu dia cuci tangan dia. Sebelum dia masukkan tangan ke dalam bejana tu tadi. Okay, Liza okay? Nampak macam stres ke muka? Sekarang dah faham ya? Kita puasa bulan Ramadan faham pula. Nak cerita hari raya. Itu simple kan? Jadi faham keadaan dia. So kalau cerita hari raya apa pula? Umum dengan mutlak dan muqayyad. So mutlak muqayyad itu je hukum dia. Satu umum, asalnya semua umum. Tapi tiba-tiba kenapa pula hukum yang dia ni lain? Sebab ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan khusus. Jadi hukum tu ada pengkhususan untuk diri dia. Jadi sebab tu di situ ada di kalangan ulama tadi lah kata, kalau orang yang cuci tangan tu maknanya dia umum hukum dia. Maaf, yang tak cuci tangan tu umum. Tapi kenapa pula tiba-tiba dia cuci tangan? Sebab tangan dia kotor. Jadi mutlak, jadi muqayyad untuk orang tersebut. Okey? Okey semua? Okey, Cik Ana okey? Faham-faham Oh, nak kena guna bahasa Melayu, umum khusus.
Tak, mungkin contoh tadi yang buat kita lebih faham. Kan kalau cuci tangan benda cuci tangan lah. Dia tak berapa nak faham. Tapi bagi contoh yang biasa kita nampak, jadi dia nampak konteks tu kan, keadaan, baru mutlak muqayyad tu dapat di-apply dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat di sini ya. Ni tak payahlah ni. Okey, 263, 264 tu tinggalkan. Ulang-ulang saja. Ulang benda sama. Nanti baca makin confuse kan, ulang benda sama, tak ada apa tu. Dia cuma jelaskan ada riwayat yang lain kan. Contoh hadis 263 masih lagi cerita tentang Aisyah, dia kata dia mandi dalam satu bejana dengan Nabi kerana junub. Okey, tu tak apalah. Dan tak ada pun syarah hadis yang banyak melainkan pada perawi. So kita tinggalkan. Kalau kita lihat pada hadis 264 di situ ada riwayat yang sebut tentang Nabi SAW mandi bersama dengan isteri baginda dan kedua-duanya mandi dalam bejana yang sama. Jadi cuma nak kata itu sajalah. Yang lain tu penerangannya tak ada apa sangatlah. Baik, seterusnya. Kita masuk bab 10. Boleh semua? Boleh ngantuk tak? Oh, kalau stres tak ngantuk ya bagus juga masuk kelas stres-stres ni. Dia kena fikir, ada orang stres makin tidur. Makin stres makin tidur. Stresnya lah, tidur sudahlah. Ya Allah. Stres kelas ni. Kalau tak faham tanya jangan diam aja. Okay? Jangan faham-faham sendiri, nanti kan takut salah faham. Tiba-tiba ajaran sesat. Itu yang tak nak. Nanti kan tiba-tiba je faham sendiri kan sesat. Lepas tu kata Ustazah Sakinah ajar. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi fitnah pula. Ustazah Sakinah ajar saya betul. Allah. Aku tak cakap gitu, cik. Dia faham lain. Kita pula yang salah. Tiba-tiba kena panggil Muiz. Aduh. Nak pergi hadap tu. Leceh tu. Okay. Okay, di sini bab 10 kita habiskanlah sebagai perbincangan terakhir pagi ini. Bab 10 membuat jeda waktu. Jeda waktu tu maksudnya apa? Tak tahu. Jeda waktu. Renggang. Sela-sela waktu. Ayat tinggi. Sela-sela waktu lagi? Macam mana nak faham? Membuat jeda waktu dalam proses mandi junub dan wuduk. Oh, dia take a break, okay. So ada break dekat between the ni lah, antara satu perbuatan dengan satu perbuatan, kemudian dia ada advertisement. Ada selingan, bagus juga. Ada selingan ayat tu, cantik. Terima kasih guna ayat tu. Ada selingan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain sehingga menyebabkan dia macam tertunda sekejap lah. Ini kita panggil sebagai jeda waktu. Dalam proses, tapi ini berlaku dalam proses mandi junub dan wuduk. Okey, baik. Apa hukumnya bila berlaku keadaan yang begini? Kita baca terlebih dahulu hadis ini. Babu tafriqil ghusli wal wudu'i. Wa yudhkaru 'an Ibni Umar annahu ghasala qadamayhi ba'da ma jaffa wudu'uhu. Disebutkan dari Ibnu Umar bahawa dia mencuci kedua kakinya sesudah air wuduknya mengering. Jadi ada satu masa Ibnu Umar dia dah ambil wuduk, tapi kemudian kaki tu dia basuh setelah wuduk pada badan dia tu kering. Maknanya lama tak kalau kita fikir tu? Lama sampai kering dah baru cuci kaki. Aduh. Jadi itu kita panggil sebagai ada jeda waktu. Kenapa ketawa? Boleh jadi kan? Kita dah ambil wuduk ni, tiba-tiba air dah habis pula. Kena cari air yang lain. Dah tu tinggal kaki ni. Adakah sah wuduk macam tu? Lepas tu bila dah jumpa air, kita baru cuci kaki kita. So kat sini macam mana? Adakah wuduk itu masih boleh diterima pakai ataupun perlu ulang balik wuduk tersebut?
Jadi di sini kita baca ya hadis Nabi SAW berkaitan tentang hal itu. Muka surat tadi 74 hadis nombor 265. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddathana Muhammad bin Mahbub qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana al-A'mash an Salim bin Abil Ja'di an Quraib maula bin Abbas an ibni Abbas qala qalat Maimunah وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Maksudnya Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepada kami, dia berkata Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dia berkata Al-A'mash meriwayatkan kepada kami dari Salim bin Abil Ja'di dari Quraib yang merupakan maula, iaitu bekas budak. Maula ni bekas budak, macam mana maksudnya? Faham tak? Dulu dia budak, sekarang dia jadi bapa. Dah bebas. Okay, maula ni penggunaan yang mana dia masih lagi ada ikatan dengan tuan dia, cuma dia panggil maula. Walaupun dah bebas, untuk menunjukkan dulu orang ini ialah pernah menjadi hamba kepada dia. Jadi dia kata di sini merupakan maula, ini bekas hamba Ibn Abbas. Jadi dulu dia jadi hamba kepada Ibn Abbas, tapi kemudian Ibn Abbas merdekakan dia dan kita panggil dia sebagai maula Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas dia berkata, Maimunah berkata, aku pernah menyiapkan air mandi untuk Rasulullah SAW. Baginda menuangkan air kedua tangannya, lalu baginda mencuci keduanya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian baginda menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian baginda menggosok tangannya ke tanah. Kemudian baginda berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung, iaitu istinsyaq. Kemudian baginda membasuh wajah dan kedua tangannya dan mencuci kepalanya sebanyak 3 kali. Ini kita panggil apa? Wuduk. Okey. Ini proses wuduk. Kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya dan mencuci kepalanya sebanyak 3 kali. Ini semua termasuk dalam anggota-anggota wuduk yang dibersihkan. Kemudian baginda menuangkan air ke seluruh badan. Kemudian baginda menyingkir dari tempatnya lalu mencuci kedua kakinya. Apa yang kita faham di sini? Kaki tu cuci akhir kan? Lepas cuci kepala, ada perbuatan yang lain. Apa perbuatannya? Cuci badan semua kan, dah bersihkan badan semua. Kemudian beralih ke sebelah sana, baru cuci kaki. Di situ bermakna ada jeda waktu antara kaki dengan anggota wuduk yang lain. Dia stop dekat bahagian kepala tu dah stop. Kemudian terus masuk cuci seluruh anggota badan tu kan. Maknanya bersihkan badan, apa-apa, bukan bersihkan, siramkan badan semuanya. Barulah Nabi cuci bahagian kaki. Jadi kita nampak tak terus Nabi cuci kaki. Kalau kita faham, ambil wuduk mesti cuci kaki terus. Lepas tu baru kita siram keseluruhan badan. Baru kita kata komplit. Tapi di situ ada selingan. Ada selingan dekat situ yang menyebabkan kaki dibuat ataupun dicuci kemudian. Tidak terus dicuci ketika mengambil wuduk itu tadi. Okey, baik. Di sini syarah judul bab. Kita ada perkataan babu tafriqil ghusli wal wudu'i. Bab membuat jeda waktu dalam proses mandi junub dan wuduk. Artinya bolehnya melakukan hal tersebut. Jadi hukum pertama kata boleh. Kita masuk hukum dah masuk perbincangan hukum jangan tidur. Okay. Hukum pertama ni boleh. Dengar betul-betul Pertama dia kata hal tersebut boleh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Okay, pendapat Imam Asy-Syafi'i mazhab kita. Okay, mazhab Asy-Syafi'i.
dalam qaul jadid, iaitu pendapat terbarunya, beliau berargumentasi. Jadi apa argumen yang dia berikan ketika dia kata boleh untuk kita buat ada batas waktu tu antara anggota wuduk satu dengan anggota wuduk yang lain. Maka dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan dibasuhnya anggota tubuh ketika wuduk dan mandi junub. Siapa saja yang membasuhnya bererti telah melakukan apa yang diwajibkan kepada dia. Baik hal itu dilakukan secara terpisah, iaitu ada jeda waktu di antaranya ataupun tidak. Jadi Imam Asy-Syafi'i pegang anggota tubuh kita ini wajib untuk kita basuh dalam dalam wuduk dan juga mandi junub. Kalaupun keadaan itu berlaku secara berterusan ataupun ada yang terhenti, yang penting basuh. Itu bagi dia. Yang penting basuh. Jadi bila dah basuh maka okeylah. Sah saja, tak jadi masalah. So dia kata kemudian beliau menguatkan pendapatnya dengan perbuatan Ibn Umar tadi. Ibn Umar tadi dia buat apa? Dah kering kan, baru kaki dibasuhnya. Maka dia kata ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Musayyib, Atha dan sejumlah ulama lainnya. Jadi pendapat kata, yang pertama pendapat Imam Asy-Syafi'i kata boleh untuk kita adakan jeda waktu tadi dalam proses mandi junub dan wuduk. Kita lihat pendapat yang kedua. Berbeza dengan pendapat Rabi'ah dan Malik. Keduanya mengatakan siapa yang sengaja memisahkannya maka dia harus mengulanginya. Jadi kalau orang yang dia sengaja buat tu macam tak ada hal lah, tak ada apa-apa kan, macam air cukup tapi masih lagi dia memisahkan, orang ini dia wajib untuk ulang balik wuduk dia. Kemudian dia kata kalau ada pun jika hanya lupa maka wuduk tu tak perlu diulangi kembali. Maka dalam keadaan yang sedemikian wuduk dan mandi itu tak perlu diulangi. Jadi di sini kita nampak dia ada muqayyad. Nampak tak? Dia ada muqayyad, maknanya dia khususkan. Maknanya kalau dia sengaja, dia mesti ulang balik. Tapi kalau dia lupa, tak perlu ulang balik. Kita anggap okey sahaja. Seterusnya, pendapat yang ketiga. Diriwayatkan dari Malik, masih lagi Imam Malik di sini. Diriwayatkan dari Malik bahawa jika jeda waktu antara dibasuhnya satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya masih berdekatan, maknanya tak lama sangat. Taklah sampai nak pergi blok sebelah kan, cuci kaki rumah Cik Ia. Padahal tadi masuk muka dekat rumah Cik Ana, macam tu. Tapi nak pergi pula rumah Cik Ia. Pergi masuk kaki, tak apalah aku cuci kaki kat rumah Ia je lah. Macam tu kan. Lain cerita macam tu. Jadi dia kata di sini, kalau sekiranya anggota tubuh lainnya tu masih berdekatan, maka diteruskan dianggap sah. Tapi kalau jauh tadi kan, maka ini kita kata perlu ulang balik wuduk dan mandinya. Boleh faham ya? Sekejap saya nak listkan dulu. Nanti kan nanti dia confuse pula dah sampai belakang. Jadi awal-awal tu kan kita letak dulu jadi nampak. Okey, sekarang kita sedang bincang tentang apa, Kak Ram? Tentang apa? Jeda waktu. Maknanya ada pemisahan dari satu anggota badan dengan anggota badan yang dicuci ketika mandi dan ketika wuduk. Okey. Satu pendapat kata apa? Boleh. Siapa yang kata? Imam Asy-Syafi'i. Dalam kaul apa? Kaul jadi. Imam Asy-Syafi'i kata boleh. Siapa lagi yang sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i? Ibn Musayyib lagi? Atha dan lain-lain. Okey. Yang kedua siapa tadi? Rabi'ah dengan Malik kan? Sebut macam member-member pula Rabi'ah dengan Malik. Okey.
Imam Rabi'ah dan Imam Malik. Okay. Dia bagi dua keadaan kan? Okey, apa dia? Bukan. Yang atas. Allah. Siapa sengaja memisahkan? Sengaja pisah? Okey. Ulang. Kalau lupa, tak ulang. Okey, ketiga tadi siapa? Imam Malik. Imam Malik kata apa? Lihat pada jarak waktu. Jarak dekat tak perlu ulang kan? Okey. Seterusnya, pendapat yang keempat. Sementara Qatadah dan Al-Auza'i mengatakan dia tidak perlu mengulanginya kecuali jika air pada anggota tubuh itu sudah mengering. Maksudnya? Tak perlu ulang. Melainkan kalau air itu dah kering kat badan dia. Maknanya antara, kita ambil contoh ya, kepala tadi kan, okay, dengan kaki. Kalau kepala masih basah, tak perlu ulang. Yang perlu ulang kalau dah kering. Ini pendapat dia. Dia letakkan muqayyad tu pada kering atau tak kering. Kalau masih basah, dia kata tak perlu ulang. Okay, tidak perlu ulang. Kecuali kalau dah kering baru kena ulang. Ini pendapat Qatadah dan Al-Auza'i. Adapun menurut An-Nakhai, boleh secara mutlak ketika mandi namun tidak boleh ketika wuduk. Dia lain sikit. Pendapat keempat tadi siapa? Qatadah dengan? Kalau anggota wuduk masih basah, tak ulang. Kalau kering, kena ulang. Nota ni harap faham lah yang duduk-duduk sini je faham lah. Kalau tak masuk kelas je tak faham. Apa benda kering, ulang basah. Benda juga. Okey, yang kelima siapa? An-Nakhai. An-Nakhai kata apa? Maknanya kalau kita buat jeda waktu itu ketika kita mandi junub, boleh. Kalau kita buat semasa kita ambil wuduk untuk solat, tak boleh. Faham ya? Okey. Mandi junub boleh. Maknanya boleh ada jeda waktu tu antara satu anggota dengan anggota yang lain. Tapi kalau wuduk, tak boleh. Kejap boleh, kejap tak boleh. Nanti malam nak tidur boleh, tak boleh. Boleh, tak boleh. Zikir boleh, tak boleh. Ulang, tak ulang. Alhamdulillah tak masuk exam. Cuba kalau masuk exam. Tak datang. Kita kan berikan pendapat-pendapat di kalangan para ulama tentang jeda waktu antara anggota wuduk. Jadi apa? Inilah pendapat dia keluarkan. Nak ingat boleh tak boleh, semua akhirnya semua boleh. Tak apalah, semua boleh lah gitu. Tak apalah, belajar macam itulah. Baik, seterusnya. Semua pendapat-pendapat tersebut telah dirangkum oleh Ibn al-Munzir. Lalu dia mengomentari orang yang membatasinya dengan kering atau tidaknya air dari anggota tubuh tersebut tidak memiliki hujah. Jadi dia ni rodlah pendapat daripada Qatadah dan Al-Auza'i sebenarnya. Kenapa Kak Syah? Okey. Kak Syah kita? Oh tak nampak lah Syian sayang. Ya. Nampak tak? Okey. Cute.
Habis malu-malu tak nampak. Okay, saya salin-salin. Ya, okey dah. Boleh masuk balik. Masuk gelanggang Kak Ram nampak tak Kak Ram? Boleh? Cik Ya okey Cik Ya? Sempat salin tak Cik Ya? Boleh salin? Okey. Cik Ya jangan bela-bela Cik Ya. Oh, main forward sekarang. Masya Allah. Kau main lagi. Kerja senang rupanya. Penat aku tulis. Oh yelah kerja senang lah sekarang ni. Masya Allah. Inilah murid-murid zaman sekarang. Itulah murid-murid zaman sekarang. Kalau dulu ustaz saya marah tau. Tak, dulu kan ada juga handphone lama. Tak, dulu kita tak boleh rekod, kena marah. Tak boleh rekod suara. Padahal rekod suara tu penting untuk saya. Tapi dia tak kasih. Kata, tak boleh rekod Dia kata tulis. Tujuannya suruh kita dengar, kita tulis. Dia kata nanti anti rekod, anti tak dengar nak cakap sekarang ni. Tak apalah nanti balik boleh dengar. Macam itu. Nampak tak? Dia akan buat kita jadi tak fokus dalam kelas. Sebab apa? Kita tahu kita dah ada backup tu. Nanti kan nanti balik nak dengar apa tu dia kata nanti sekarang dalam kelas tak faham tu nanti. Jadi sekarang ni dengar, catat. Yusul, Sakinah catat. Terpaksa tulis. Dia marah dia tak bagi. Tapi fahamlah dia punya. Oh zaman dulunya time. Tapi actually betul Cik Ana apa dia kata. Sebab kita nanti kalau tak faham ke apa kita tak tanya. Kita akan dengar balik benda tu. Cakap lepas tu faham sendiri. Cuba kalau kita tak rekod tu kan. Waktu tu tak faham, waktu tu kita tanya. Cakap ustaz tak faham lah. Boleh terangkan. Kalau tak payahlah nanti balik aku dengar. Macam sekarang ni nanti balik dengar balik lah dekat Facebook. Dekat YouTube kan. Kalau tak faham sekarang nanti dengar balik. Oh gitu rupanya. Kalau tak faham waktu tu dia tanya. Kalau tak ada rakaman lah, itu yang bagus ni lah. Saya nampak dia punya benefits daripada sudut tu. So kita fokus, kita catat kan. Telinga dengar, mata tengok ustaz, lepas tu tangan catat. Semua bergerak kan. Tak ada masa lah nak fikir benda lain. Kalau tak kan boleh melayang tu. Kalau tak melayang, kita bayangkan kita dengar ustaz cakap, kemudian kita catat, mata kita tengok semua kan. Semua dia terarah pada tempat tu. Kalau tak macam, tak yalah balik aku dengar. Dia dah la. Macam tu lah. Dia punya sound background macam tu. Okay, dah masuk sini balik. Kita nampak di sini, Ibn Munzir dia kritik pendapat Qatadah dengan Al-Auza'i. Dia kata orang yang membatasinya dengan kering atau tidaknya air, sebab tadi kan Al-Auza'i dengan Qatadah, mereka kata kalau masih lagi basah, anggota badan kita ini tak perlu ulang balik. Tapi kalau kering kena ulang kan? Maka di sini Imam Ibn Munzir kata apa? Orang yang membatasinya dengan kering atau tidaknya air dari anggota tubuh tersebut tidak memiliki hujah. Dia kata tak ada hujah. At-Tahawi berkata mengeringnya air tidak termasuk hadas yang dapat membatalkan wuduk. Jadi kalau badan kita kering, setelah kita ambil, mungkin kita cuci tangan lah. Kemudian kita buat benda lain. Yang apa ni, muka belum cuci lagi kan waktu tu kan. Dia kata waktu yang berlaku sedemikian tidak membatalkan wuduk kita. Walaupun ada jeda waktu antara keduanya. Sebab tu tadi dia kata tak termasuk hadas yang boleh membatalkan wuduk kalau air kering daripada anggota badan. Sama seperti jika air mengering dari seluruh anggota wuduk, tentu wuduk tidak dianggap batal. Dia anggap macam itulah. Kalau kita ambil daripada A sampai Z wuduk kita kan, selepas tu wuduk kita kering, adakah itu menunjukkan wuduk kita batal? Tak. Jadi dia ambil pendapat yang begitu. Jadi maknanya kalau salah satu anggota wuduk tu kering, sebelum kita berpindah kepada anggota wuduk yang lain, pastilah tak batal. Jadi buat apa nak kena ambil balik? Sebab yang kita faham, wuduk kalau diambil semula bermakna wuduknya batal. Kita faham begitu. Tapi di sini Imam At-Tahawi kata dia tak menjadi hujah yang kuat tentang kering atau tidaknya anggota wuduk tadi.
Seterusnya, perkataan wa yuzkaru an ibni Umar. Disebutkan dari Ibn Umar, athar ini kami riwayatkan dalam kitab dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar. Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahawa beliau berwuduk di pasar tanpa membasuh kedua kakinya. Jadi Ibn Umar dia ambil wuduk dekat pasar. Kaki dia tak basuh lagi. Sampai rumah, okay, kemudian beliau kembali ke masjid, pergi masjid, maaf. Kemudian beliau kembali ke masjid lalu mengusap bahagian atas kedua khufnya, kemudian mengerjakan solat. Tapi kaki tu dia pakai khuf. Bukan cuci kaki yang macam kita biasa ni. Cuma kita kata ni termasuk dalam wuduk lah. Sebab apa? Anggota wuduk yang tadi awalnya dekat pasar tu dah kering. Kemudian sampai ke masjid baru je sapu khuf kat bahagian kaki. Kalau kita fikir patut dekat pasar tu je lah tadi dah boleh sapu kan. Namun dia tak buat begitu. Sampailah kita kata anggota wuduknya mengering. Jadi dia kata begini. Sanad ini sahih. Okey, sanad maknanya peristiwa itu, kisah ini, hukum ini adalah sahih. Kerana itu kemungkinan Al-Bukhari tidak menyebutkannya dengan al-sirah jazam, iaitu bentuk kalimat yang tegas kerana beliau meriwayatkannya secara makna. Imam Asy-Syafi'i berkata, kemungkinan air wuduknya sudah mengering dari tubuhnya kerana air boleh saja mengering pada jarak yang lebih dekat daripada jarak antara pasar dan masjid. Jadi kalau kita kata jarak dekat pun boleh saja kering. Kan? Kita jalan tadi pergi ambil wuduk dekat tingkat 1. Kaki tiba-tiba tak ada air kat situ kan. Kita naik lift lah. Tekan lift lambat pula lift ni. Kita naik tingkat 3. Nak ambil bahagian kaki tu. Anggota wuduk kita boleh kering waktu tu. Betul tak? Mungkin sebab kena kipas ataupun aircon ataupun apa kering dah. Jadi adakah itu menyebabkan wuduk kita batal? Tak. So menurut Imam Asy-Syafi'i tak ada masalah. Boleh saja. Dia boleh saja. Seterusnya perkataan dalam syarah hadis di sini terakhir ya. Perkataan haddatsana Muhammad bin Mahbub. Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepada kami iaitu Muhammad bin Mahbub Al-Basri. Abdul Wahid adalah Abdul Wahid bin Ziyad Al-Basri. Matan ini telah disebutkan sebelumnya dari riwayat Musa bin Ismail dari Abdul Wahid dalam bab mandi dengan 1 kali siraman. Redaksi kedua riwayat tersebut secara garis besarnya sama, hanya saja pada riwayat terdahulu disebutkan dengan lafaz berikut thumma tahawwala min makanih. Kemudian beliau berpindah dari tempatnya, sedangkan dalam riwayat ini disebutkan dengan lafaz tanaha min maqami. Maknanya di situ ada 2 lafaz yang berbeza tetapi mengandungi maksud yang sama. Kemudian beliau menyingkir dari tempatnya. Makna kedua kalimat tersebut sama. Menurut Al-Karmani ada kemungkinan saat itu Nabi mandi dalam keadaan yang berdiri. Okey. Jelas. Ada soalan? Selesai kita bincang untuk hari ini. Cik Ya, okey Cik Ya? Nak tanya apa-apa? Dah tutup buku dah Cik Ya? Terus dah, Alhamdulillah jelas. Tutup. Kak Som nak tanya apa-apa Kak Som? Tak ada? Semua okey? Yang ulang tak ulang ni okey? Apa dia? Ambil pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Okey, ambil pendapat Imam Asy-Syafi'i yang pertama. Boleh. Cuma penting juga saya nak letakkan dia punya muqayyad tu lah, jangan terlalu lama. Penting ambil pendapat-pendapat yang apa ni? Yang lain ni, yang mana kata tak, jangan terlalu lama, jangan sampai jaraknya jauh sangat kan. Jangan sampai dekat Geylang pergi Woodlands, macam itulah. Sebab nanti kalau kita ambil secara mutlak macam tu kan, semua faham, oh tak apalah, aku cuci muka aku dekat Geylang, nanti balik rumah aku cuci kaki, jauh sangat tu. Sebab Imam Asy-Syafi'i kata boleh tadi kan, nanti masalah pula. Sebab tu penting ada pelbagai pendapat tu, jadi kita faham secara keseluruhannya. Tak diambil sambil lewa keadaan-keadaan itu. Okey? Boleh Okay, Alhamdulillah. Ya. Macam mana? Simpan wuduk. Simpan wuduk boleh. Daripada duha sampai zuhur. Boleh.
Boleh cik lah, tak ada masalah. Yang penting tadi tu, yang jeda waktu tadi tu. Yang kita jangan lama sangat lah. Orang kata agak-agak lah, orang kata agak-agak. Jangan hilang Woodlands lah, tu masalah. Ya Kak Song. Satu anggota dengan satu anggota yang lain. Jangan terlampau jauh. Macam tadi kita nampak Ibn Umar, walaupun dia dah kering kan, tapi bagi saya pasar dengan masjid tu tak jauh. Sebab tu Ibn Umar dia buat dekat masjid. Tak jauh sangat, tak sampai berhari, tak sampai berjam. Tapi yang nak kata pasal kering tu, kita kata benda tu benda yang biasa. Dia boleh jadi. Kan ada orang mungkin masa tadi dia buat airnya tak banyak. Dia bezalah, kalau kita saya rasa memang tak kering lah. Sebab banyak sangat air kita guna. Tapi zaman sahabat ini mereka menggunakan air ketika berwuduk tu sangat sedikit. Jadi kalau badan kita kena sikit air, dia cepat kering. Jadi kalau Ibn Umar tadi kering sampai masjid tu kering, bagi saya possible. Benda yang tak mustahil berlaku. Namun dia tetap teruskan solatnya dalam keadaan yang sedemikian, dalam wuduk yang mana ada jeda waktu tu tadi. Maknanya okey saja. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, kelapangan masa ya untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan dan kesihatan untuk terus-terusan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya.